Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Hari ini saya live di Facebook Tiram Travel Suruhanjaya. Macam biasa saya akan live selama 15 minit. Jadi jika ada sebarang pertanyaan tentang umrah ataupun apa-apa saja boleh komen di bawah. Hari ini saya nak kongsikan tentang adab makan dan minum. Dan sebelum tu kita punya office di Suruhanjaya Wakaf Siti Aisyah beroperasi Isnin sehingga hari Jumaat pada pukul 9 sehingga pukul 5.30, hari Sabtu pukul 9 sehingga pukul 1 sahaja. Dan untuk hari Ahad kami akan bercuti lah. Okey. Jika sepanjang saya live nanti jika ada pertanyaan boleh saja komen. InsyaAllah nanti saya akan cuba jawabkan. Dan bagi yang mana yang nak call pun boleh, tak ada masalah. Kalau yang mana yang nak call tanya tentang package ataupun update-update terkini tentang umrah, boleh hubungi terus kami di talian 018 9797 818 ataupun 010 449 3818. Okey. Kita nak start dengan adab makan dan minum. Okey, ini merupakan hadis tentang adab makan dan minum, iaitu daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, keberkatan turun di tengah makanan, maka kamu makanlah terlebih dahulu dari tepinya dan janganlah kamu makan dari tengahnya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Okay, dalam hadis ini menerangkan tentang kalau kita nak makan sesuatu makanan, kita perlulah memulakannya daripada bahagian depan kita dulu. Kita jangan ambil yang jauh, kita ambil yang bahagian depan kita dulu untuk kita makan. Dan selepas daripada kita ambil yang bahagian depan kita tu, barulah kita boleh ambil yang seterusnya lah. Itu antara yang disebutkan dalam hadis. Okey, kita ada 7 adab sebelum makan. Okey, yang pertama iaitu makanan halal. Ini memang semestinya kita perlu tengok iaitu makanan yang halal. Mana-mana kita pergi, kita travel mana-mana pun kita perlu pastikan sebelum kita makan tu makanan itu halal. Dan kita kalau boleh makan di kedai orang Islam sahaja yang memang kalau contoh kalau kita pergi luar negara, pastikan kita cari restoran yang halal. Kita tak boleh main makan je. So yang paling penting ialah halal. Kita perlu checkkan makanan itu halal ataupun tidak baru boleh makan. Okey, yang kedua, betulkan niat. Yang ketiga, mencuci tangan. Okey, sebelum kita makan kita perlulah mencuci tangan dengan sabun. Supaya apa yang kita pegang sebelum kita makan tu contoh macam ada bakteria ke apa ke tak masuk dalam perut lah. Bila masuk dalam perut akan membuatkan kita sakit perut lah bila kita tak cuci tangan. Okey, yang keempat, hidangkan makanan. Ini selalunya dekat rumah lah. Sebelum kita makan mestilah kita perlu hidangkan makanan di atas meja. Okey, yang kelima, duduk dengan tertib. Yang keenam, bersyukur dengan apa yang dihidangkan. Yang ketujuh iaitu makan berteman. Okay, ini antara 7 adab sebelum makan. Sebelum makan pun kita ada adab dia. Itu kalau makan lagi lah ada adab dia. Okay. Okay, ini antara adab makan dan minum. Kita ada, kita ada dalam 15 adab makan dan minum. Okey, yang pertama mestilah membaca bismillah sebelum makan. Perlulah membaca doa makan sebelum kita makan. Yang kedua, dilarang makan
ataupun minum sambil berdiri. Kalau kita nak makan, kita perlu duduk, tak boleh makan sambil berdiri, tak elok. Okey, yang ketiga iaitu makan makanan yang terdekat terlebih dahulu. Ini yang disebutkan dalam hadis tadi lah, kita perlu makan makanan yang berdekatan dengan kita terlebih dahulu. Lepas tu baru boleh ambil yang jauh. Okey, yang keempat, tidak duduk pada meja yang dihidangkan makanan makanan haram. Ini kita tak boleh makan makanan yang haram. Kita hanya boleh makan makanan yang halal sahaja. Okey, yang kelima, makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Okey, yang keenam, tidak menggunakan wadah dari emas dan perak. Yang ketujuh, membuang kotoran dari makanan yang terjatuh lalu memakannya. Kalau macam kita tengah makan, makanan yang kita makan tu terjatuh, kita kena cepat-cepat ambil dan lap dan boleh makan semula lah. Itu antara yang dimaksudkan dalam belah membuang kotoran dari makanan yang terjatuh lalu memakankannya. Okey, yang ketujuh, dilarang bernafas ataupun meniup makanan. Ini kalau macam makanan tu panas, makan ataupun minum yang panas tu, kita tidak boleh meniup makanan tersebut lah. Yang seterusnya, jangan berlebih-lebihan dan tamak. Kalau contoh, kalau kita mana-mana, kalau selalunya lah, ambil sedikit terlebih dahulu, kalau tak cukup baru tambah. Jangan kalau kita dah bubuh banyak-banyak, lalas tak habis, itu dah jadi satu pembaziran. Jadi kat sini kat mana-mana pun kalau kita makan, kita ambil sedikit terlebih dahulu. Jika nak tambah, barulah boleh tambah. Sebab kalau kita ambil lebih, nanti tak habis, membazir. Okey, yang seterusnya iaitu menjilati jari jemari. Ini antara sunnah Rasulullah SAW lah. Selepas makan, kita perlu jilat jari jemari kita lah. Yang seterusnya iaitu makan bersama-sama. Okey, makan bersama-sama ni kita boleh makan dengan siapa-siapa saja, dengan keluarga ataupun dengan kawan-kawan. Sebab bila kita makan bersama-sama ni, ia dapat mengeratkan lagi silaturahim kita dengan semua orang. Okey, yang seterusnya menggunakan tangan kanan. Ini yang paling penting lah, makan menggunakan tangan kanan. Sebab tangan kiri kita guna untuk membasuh najis. Jadi tak elok untuk kita makan tangan kiri. Melainkan kalau tangan kita tu sakit ataupun cedera, bolehlah dibolehkanlah untuk makan melalui tangan kiri. Okey, yang seterusnya dianjurkan memuji makanan. Yang seterusnya iaitu dilarang mencela makanan. Dan yang seterusnya ialah membaca doa selepas makan. Okey, untuk kita makan ni kita perlu, sebelum kita makan kita perlu baca doa, selepas kita makan pun kita perlu baca doa. Itu yang paling penting. Okey, ini antara adab selepas makan. Yang pertama, mestilah makan, berhenti makan sebelum kenyang. Dan yang kedua, ucapkan Alhamdulillah. Selepas kita makan, kita perlu ucapkan Alhamdulillah atas rezeki yang dikurniakan kepada kita lah. Yang ketiga iaitu cuci tangan. Selepas makan perlulah cuci tangan. Yang keempat, bersihkan tempat makan. Ini yang paling penting sebab kita perlu disiplinkan diri kita ataupun orang lain, adik-beradik kita ataupun anak-anak kita. Selepas makan, pastikan membersihkan tempat makan, membersihkan pinggan mangkuk yang digunakan, cawan yang digunakan. Jangan lepas makan je tinggal macam tu je, tak boleh macam tu, tak elok. Jadi kita perlu disiplinkan diri kita selepas makan, bersihkan tempat makan. Itu yang paling penting. Okey, ini doa sebelum makan dan juga doa selepas makan. Mudah sahaja doa dia.
tak susah. Tuan-puan boleh baca dekat skrin doa sebelum makan dan juga doa selepas makan. Okay, sekian, terima kasih. Akak itu saja untuk kita punya penerangan tentang adab makan. Jadi semoga apa yang saya kongsikan ni kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Waalaikumsalam. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua orang. Sebab adab tak nampak, boleh tolong bacakan. Apa yang tak nampak ni? Sekarang tak makan lagi. Nanti kalau nak makan baru baca doa. Okay, kepada semua jangan lupa yang penting kita perlu jaga adab-adab dalam sehari kita. Tak kira lah apa yang kita buat, tak kira lah adab makan, adab sesama Muslim ataupun adab manusia dan hijiran, itu apa-apa saja adab yang perlu kita ikuti dalam kehidupan seharian kita. Yang penting bila kita jaga adab, insya-Allah orang pun akan suka lagi. Okey, jom makan. Nak makan apa? Awal lagi baru pukul 10. Mai hantar makanan dekat aku, Bat. Aku tak makan lagi ni. Okay, kita live selama 15 minit. Saya ulang seimbas lalu slide. Bagi yang mana yang terlepas, boleh tengok. Adab untuk makan ni kita ada 3 adab, iaitu adab sebelum makan, adab ketika makan dan juga adab selepas makan. Dan yang paling penting sekali untuk umat Islam, yang penting sebelum kita makan kita perlu cek sama ada makanan yang kita makan itu halal ataupun tidak. Itu yang paling penting. Sebab kita umat Islam, kita tak boleh makan makanan yang haram. Okay, ni doa sebelum makan dan juga selepas makan. Bagi yang tak tahu, doa selepas makan boleh tengok dekat skrin. Ada doa selepas makan. Sebab selalunya kebanyakannya orang cuma baca doa sebelum makan saja. Selepas makan tak baca doa. Jika ada sebarang pertanyaan boleh saja komen di bawah. Tak ada masalah. Bagi mana yang jemaah yang nak datang office pun boleh, tak ada masalah. Boleh datang office bagi yang nak tanyakan package untuk tahun harapan. Untuk tahun harapan kita dah buka untuk pendaftaran. Jadi tak ada masalah kalau bagi yang mana yang nak tanya tentang pendaftaran umrah, boleh sahaja tanya. Okay, kita dah nak akhiri kita punya live. Hari ni kita kongsikan tentang adab makan. Jadi bagi yang selepas ni end live ni, bagi yang baru nak tengok, boleh, tak ada masalah, tengok saja. Semoga apa yang saya kongsikan ni dapat memberi manfaat kepada semua orang. Dan terima kasih kepada semua yang menonton, terima kasih kepada yang komen, terima kasih kepada yang like. Dan jumpa lagi
minggu depan. InsyaAllah jangan lupa follow kita di Facebook Tiram Travel Seberang Jaya dan juga Instagram kita Tiram Travel Seberang Jaya. Okay, takat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.